Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya ialah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga kali ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak share 3 sebab utama kenapa seseorang itu susah nak turunkan berat badan walaupun dah cuba macam-macam cara. 3 sebab ni, kalau kita faham, kalau mungkin kita ada salah satu daripada 3 sebab ni, kebarangkalian besar untuk kita lambat untuk nampak kesan penurunan berat badan akan berlaku sangat jelas lah. Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah. Assalamualaikum Puan Acik Ros, Puan Nur Hayati, apa khabar? Saya nak ucapkan terima kasih sebabkan berada dalam Facebook Live ni. Saya doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Apa yang saya nak share pada malam ini adalah satu benda yang akan memberi impact terhadap progres kita nak turunkan berat badan. Terutamanya kepada mereka yang sangat gila struggle, mungkin dah cuba macam-macam kaedah kurus tapi tak nampak-nampak kesan. So hari ni kita nak buat sedikit sharing macam mana sebenarnya apa yang saya nak share pada malam ini akan banyak memberi impact terhadap progres kita nak turunkan berat badan. Boleh tak komen kalau dah ready? Waalaikumsalam Puan Ida Osman. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Apa khabar? Waalaikumsalam Puan Acik Ros. Hai Puan Iris Kim. Apa khabar? Hai Puan Zira Aziral. Waalaikumsalam. Apa khabar semua yang ada dekat sini? Alright. Ada 3 sebab. 3 sebab kenapa berat badan kita susah sangat nak turun. Siapa dah ready nak tahu, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan share juga Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing kita. Okey, boleh tak sebelum saya nak sampaikan, saya nak share satu benda dulu. Satu benda dulu yang berkenaan dengan something yang saya belajar pagi tadi. Pagi sampai ke malam. Satu ilmu yang saya belajar yang saya rasa macam saya patut share kepada semua orang. Hai Puan Elshina Herbert. Hai, apa khabar semua kan? Saya nak share sikit, boleh tak kalau katakan saya nak share satu benda tentang something saya belajar pagi tadi. Pagi tadi saya belajar something berkenaan dengan mind control. Berkenaan dengan mind control, berkenaan dengan otak kita, minda kita. Macam mana kita sebenarnya boleh je senang dapat turunkan berat badan kalau kita nak turunkan berat badan. Dan hari ni saya nak share kepada you all. Malam ni saya nak share beberapa benda take away yang saya belajar pagi tadi, yang saya rasa macam saya nak share kepada semua. Dah ready ke nak tahu? Kalau dah ready, boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau dah ready nak tahu apakah sebenarnya saya belajar pagi tadi yang mungkin akan kita faham satu benda. Okey, satu benda yang saya belajar yang saya rasa macam sangat-sangat bagus, terutamanya kepada mereka yang nak turunkan berat badan, yang mungkin rasa macam sangat gila struggle bila kita nak turunkan berat badan. Okey, satu benda yang saya belajar adalah sesuatu yang nama dia adalah teknik suci bersih, nama dia kan. Teknik suci. Teknik pensucian. Bukannya mandi wajib. Bukannya mandi. Tapi teknik dia teknik pensucian. Apakah teknik pensucian ni? Sebenarnya teknik pensucian ni dia lebih kepada macam sampai berbentuk kerohanian. Tapi bila saya teliti balik, sebenarnya sama je bila kita nak turunkan berat badan. So, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita nak tahu apakah teknik itu? Teknik ini saya rasa macam bila kita dapat kuasai teknik ni, percayalah cakap saya, insya-Allah kita akan nampak kesan progres kita turunkan berat badan akan berlaku seperti effortlessly. Seperti macam aku ni berusaha tak adalah sangat nak kurus ni kan, tapi kesan dia sangat impactful. Siapa dah ready nak tahu, boleh tak komen dah ready? Macam Puan Angle komen dah ready. Okey, Puan Puan saya nak sebut nama Puan Elshina Herbert, Nan Yu pun dah ready. Terima kasih kepada yang dah bagi saya love. Terima kasih kepada yang komen dah ready. Teknik dia adalah teknik 3S, suci bersih nama dia. Pertama dia adalah teknik tu adalah teknik tentang sabar. Okay, kadang-kadang bila kita nak turunkan berat badan, kita kena banyak bersabar. Kenapa kita perlukan kesabaran? Sebabkan usaha yang kita buat pada hari ini, kita takkan dapat hari ini juga. Kalau katakan kita usaha nak kurus, katakan malam ni baru mula nak berdiet, tak semestinya besok pagi dah kurus dah. Dia akan makan masa sikit. So, kita kena sabar. Yang pertama. Yang kedua, kita kena bersyukur. Bersyukur apa tau? Sebab saya faham
kebanyakan daripada student saya yang nak turunkan berat badan, mereka ada beberapa masalah tertentu. Masalah yang paling ketara sekali, of course, masalah bentuk badan dan berat badan lah, yang menyebabkan kaki mereka rasa sakit, pergerakan mereka terbatas dan sebagainya. Dan satu benda juga yang berlaku kepada mereka yang something yang typical kita pun boleh faham. Bila mereka ada masalah berat badan, penyakit 3 serangkai pun mula datang. Okey, penyakit satu demi satu, tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol dan sebagainya mula datang. Dan yang maksud syukur ni dekat sini bukanlah kita bersyukur sebabkan penyakit tu datang, tapi kita bersyukur tu disebabkan ada lagi benda, kita masih lagi bernyawa, kita masih lagi diberi peluang untuk menyelesaikan masalah yang kita sendiri yang dapatkan. Siapa sini faham maksud saya? Kita kena bersyukur yang kita masih lagi ada peluang untuk kita belajar, untuk kita berusaha. Berjaya atau tidak tu nombor 2, tapi kita ada peluang untuk kita mulakan usaha. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Sebab saya nak, kalau boleh, kita semua faham teknik 3S ataupun teknik suci bersih ni, supaya kita tak rasa stressful bila kita nak turunkan berat badan. Berapa ramai di kalangan kita dah cuba macam-macam cara tapi tak nampak kesan dan kita rasa bengang. So, perasaan kebengangan ini sebenarnya yang akan melambatkan juga proses kita nak turunkan berat badan, yang saya akan cover kejap lagi. Boleh tak komen kalau faham? Okay, Puan Haliza Abdullah kata faham. Terima kasih Puan Haliza. Puan Elsina pun kata faham. Puan Ida Osman pun kata faham. Terima kasih. Okey, kita ada peluang dan salah satu peluang tu adalah berada dalam Facebook Live ni dan kita boleh berinteraksi. Okey, Alhamdulillah setakat ni saya bukan nak berlagak, tapi saya sangat-sangat bangga dengan pencapaian Batik Fitness sekarang bersama dengan tim kita. Alhamdulillah setakat ni kita dah bantu seramai 1,000 orang lebih dah, dan melalui cara kita ni kita yakin kita boleh bantu lebih ramai lagi orang. Okey, that's why kesyukuran tu patut datang sebabkan kita berada dalam satu tempat yang betul. Kita boleh je tengok TV sekarang, kita boleh je main game ke apa benda semua, kita boleh buat macam-macam benda, tapi Alhamdulillah kita berada dekat sini bermaksud ini bukanlah satu kebetulan. Bermaksud korang, saya yakin korang dah sangat-sangat gila nak turunkan berat badan, dan sebenarnya Allah telah menggerakkan hati kita semua untuk berada dekat sini dan cuba kita faham beberapa perkara. Mungkin apa yang saya nak sampaikan pada malam ini mungkin akan memberi inspirasi sekurang-kurangnya, atau mungkin akan memberi sedikit macam pemahaman yang sedikit faham jelas sikit gitu, dan juga mungkin kita faham beberapa cara yang praktikal yang kita boleh amalkan bermula daripada malam ini dan hari-hari seterusnya. Siapa sini faham maksud saya? Bersyukur tu adalah salah satu cara yang mana kita boleh mengekspreskan betapa bestnya hidup kita ni walaupun kita tak best. Boleh faham tak maksud saya? So, itu adalah S yang kedua dan S yang ketiga. Siapa nak tahu S yang ketiga tu apa? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat faham, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing kita ni. Saya sangat-sangat yakin sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. So that's why saya minta you untuk share Facebook Live ni, supaya bukan kita saja akan dapat manfaat ni, tapi orang lain juga yang sedang struggle nak turunkan berat badan, supaya mereka dapat tahu cara yang terbaik untuk turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. Okey, terima kasih kepada yang komen nak tahu. S yang ketiga adalah kita kena percaya. Okay? Percaya something better will happen. Something better, sesuatu benda yang lebih baik akan berlaku nanti. Kalau kita percaya yang kita, kalau kita yakin doa kita, hasrat kita nak turunkan berat badan akan berlaku. Nak tahu tak satu benda bila kita nak meminta sesuatu dalam sesuatu benda yang kita nak, ataupun bila kita nak capai sesuatu benda, kadang-kadang bukan hari ni kita minta, hari ni kita dapat. Melainkan kalau hari ni kita minta, benda yang kita minta tu adalah satu benda yang kita perlukan. Memang secara alaminya kita memang perlukan benda Allah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita nakkan sesuatu, kemungkinan keinginan kita tu akan dapat dicapai, dia akan makan masa sikit. Mungkin kalau kita capai sekarang, mungkin kita tak sedar diri. Contoh kalau katakan kita dapat, katakan boleh tak saya nak bagi contoh sikit? Boleh tak bagi komen nak tahu? Okey, contoh begini Hai Puan Putri Asong, apa khabar? Okey, Cik Ella, apa khabar? Apa tadi? Let's say kalau katakan kita dapat turunkan berat badan,
Katakan malam ini kita dah mula berdiet, tak kisahlah guna diet macam mana sekalipun, kita buat contohnya seperti macam operation ke, ataupun kita guna satu produk, malam ni kita makan produk tu, esok dapat turun dah sampai 20 kilo, 30 kilo. Kalau katakan baju dekat dalam almari kita adalah banyak jugalah baju triple XL, baju plus size, tapi kita dah boleh pakai baju S dah. Dalam tempoh masa satu malam je dah berubah dah saiz baju kita. Kita nak pakai baju apa esok? Adakah kita nak beli baju baru, pakai telekong untuk kita beli baju? Pastinya tak. So that's why mungkin hari ni kita minta apa yang kita akan dapat tu dia akan makan masa sedikit. Tapi percayalah cakap saya, journey kita nak dapat turunkan berat badan tu adalah satu perjalanan yang sangat gila best bila kita dapat meneliti, dapat menelusuri dia punya perjalanan tu. Waalaikumsalam Kak Asma, hai Assalamualaikum Kak Yung, apa khabar? Siapa sini faham maksud saya? Okey, itulah contoh. Kita kena percaya yang kita permintaan kita, doa kita, hasrat kita nak turunkan berat badan tu pastinya akan berlaku. Alright, so itu adalah benda-benda saya nak share sikit secara tak langsung. Apa yang saya belajar pagi tadi, satu benda yang saya rasa macam something berkenaan dengan macam mana kita nak capai sesuatu impian. Boleh tak komen siapa dekat sini yang ada impian nak turunkan berat badan dan nak jadikan diri mereka jauh lebih sihat? Cek komen saya. Siapa dekat sini yang betul-betul nak turunkan berat badan dan sangat-sangat gila committed dan sanggup buat apa saja supaya boleh dapat turunkan berat badan, supaya boleh dapat capai ke berat badan yang diinginkan, supaya bila dia jumpa doktor terkejut, dah sihat, gitu kan. Nak lagi best, jumpa pasangan, dah slim dah, okey mek, abang belanja beli baju baru kan, gitu kan. So Kak Yung committed, Puan Elsina committed juga, yang sanggup buat apa saja. So saya doakan mereka yang komen saya tu akan dapat capai berat badan yang mereka nak. Puan Ewan Dani pun nak juga. Okay, so saya doakan mereka yang komen nak saya tu akan dapat capai ke berat badan. Dan juga apa yang mereka nak capai. Puan Nur Hayati, Puan Lina Ramli, Puan Putri Asong, Puan Haliza Abdullah, Puan Anangel, semua pun nak kan. Saya yakin yang nak ni pastinya sangat-sangat committed. Puan Siti Zaidah pun nak juga. Terima kasih kepada komen. Puan Ida Osman pun yes juga, nak juga. Begini, alright, kita kena faham, Waalaikumsalam Cik Ta, kita kena faham ada beberapa sebab. Pada malam ini saya akan share 3 benda. Harap esok-esok boleh pakai size M, sekarang saya pakai double XL. Alright, okay. Saya doakan juga Puan Elisina akan dapat. Hai Puan Nur Azilali, Waalaikumsalam, baru masuk live. Okay, terima kasih. Hai Puan Nur Azlina Nawi, apa khabar? Alright, so saya nak share 3 sebab kenapa berat badan kita tak turun-turun. Baru nak masuk ni, tadi tu mukadimah je. Baru dia punya pencak silat tu, dia punya kuda. Siapa sini dah ready nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni? Dan tag rakan-rakan, terutamanya mereka yang sangat gila berkeinginan nak turunkan berat badan. Satu benda yang saya belajar, selain daripada kita berdoa kepada diri sendiri untuk kita turunkan berat badan, untuk kita capai sesuatu, kita paling terbaik sekali kita kena doakan orang lain supaya mereka dapat turunkan berat badan dan jadikan diri mereka jauh lebih sihat. Kerana apa? Sebab bila kita mendoakan seseorang itu, malaikat akan mendoakan kita balik, dan bila malaikat mendoakan kita balik dia punya kemakbulan tu lebih tinggi. Ini bukan kelas agama jangan salah faham. Alright, terima kasih kepada komen tadi. 3 sebab ni akan mengganggu progres kita nak turunkan berat badan. Yang pertama adalah bila kita mengambil ubat-ubat tertentu. Okey, bila kita mengambil ubat-ubat tertentu, dia akan melambatkan sedikit progres kita nak turunkan berat badan. Sebagai contoh apa? Siapa dekat sini yang kenal mereka yang mengambil ubat-ubat ataupun ubat seperti pil perancang, seperti ubat darah tinggi, ubat kecil manis, ubat darah, ubat kolesterol, ubat hypertension, satu adik-beradik lah tu, ubat yang berkaitan dengan ubat terapi hormon, ubat apa lagi? Ubat untuk mental, masalah penyakit mental ni. Siapa yang kenal mereka yang mengambil ubat-ubat tu? Boleh tak komen kenal? Okey, pengambilan ubat-ubat tu tanpa kita memahami side effect dia ataupun kesan sampingan dia,
jangan salah faham, setiap ubat ada kesan sampingan. Okay? Setiap ubat ada kesan sampingan, so that's why kita kena faham. Kita kena faham, kita jangan sesekali fikir. Jangan sekali fikir yang kita takkan dapat apa-apa kesan. Saya baca komen jap. Daripada Puan Nur Azlina Nawi, saya jadi sangat committed nak kejar target coach almost 3 years perjalanan saya untuk kurus daripada 120 kilo ke 68 kilo. Pelbagai cara saya dah buat, committed sangat nak capai 55 kilo. Tahniah Puan Nur Azlina Nawi. Bukan senang daripada 120 kilo turun kepada 68. Saya yakin apa yang perjalanan Puan Nur Azlina Nawi ni akan memberi banyak inspirasi kepada orang lain. Terima kasih kepada Puan Nur Azlina Nawi sebabkan share story dia kan. Terima kasih. So Puan Elsina pun on medication heartbeat blood pressure kot. So benda tu memang akan mengganggu sikit. Memang akan mengganggu sikit progress kita nak turunkan berat badan. Saya bukan nak menakut-nakutkan. Saya bukannya nak kata pada korang macam kalau kita ada masalah tekanan darah tinggi, kita tak boleh kurus. Sebenarnya boleh. Boleh tak saya nak bagi contoh? Boleh tak kalau katakan saya nak memperkenalkan dengan salah seorang daripada student kita yang bukan setakat berjaya turunkan berat badan, tapi dia juga dapat pertama mengurangkan pengambilan ubat dia, ubat darah tinggi, kencing manis dia, dan pada masa yang sama juga tekanan darah tinggi dan kencing manis dia jadi hampir normal, terutamanya kencing manis lah. Darah tinggi dah normal lama dah. Macam siapa nak kenal? Boleh tak saya nak tunjuk gambar dia? Nama dia adalah Puan Sarina. Puan Sarina ni sebenarnya dia merupakan orang Penang. Dia follow cara kita sejak bulan 4 ke bulan 5 macam tu. Alhamdulillah dalam masa bulan pertama tu dia dah berjaya turunkan berat badan sebanyak 10 kilo. Terus apa tadi? Mana gambar dia? Boleh tak saya nak tunjuk gambar dia? Kalau boleh tak komen boleh. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Sebab saya yakin kalau katakan kita boleh faham yang kalau katakan mereka-mereka ni boleh, pastinya kita pun boleh juga. Okay, nama dia adalah Puan Sarina. Ini gambar dia dulu sebelum dia bersama kita. Kita boleh nampak lebarnya badan dia macam mana dulu dan sebagainya. Alright. So macam mana sebelum ni dia begini. Dan lepas dah follow cara kita, dalam masa sebulan dia berjaya turunkan sampai 10 kilo. Nampak tak perubahan bentuk badan dia? Angle badan dia sama. Tetapi kita nampak dah muka dia daripada dulu muka petak dah jadi muka macam sharp sikit dekat bahagian dagu. Of course, dia punya perjalanan belum lagi berhenti. Dia masih lagi teruskan dia punya usaha nak turunkan berat badan. Dan yang paling best sekali, tekanan darah tinggi dia jadi normal. Kencing manis dia hampir normal. Dan dia tak makan ubat langsung dah. Langsung tak makan dan menyebabkan kita yakin cara kita ni bukan setakat dapat bantu seorang dua saja, malah memang dah terbukti berkesan dah bantu ramai mereka-mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol dan sebagainya. Sebab siapa dekat sini percaya setiap penyakit ubat dia adalah daripada makanan. Setiap penyakit racun dia pun adalah daripada makanan. Siapa sini percaya? Okay? Kalau kita tak faham konsep makanan yang betul, kita tak tahu kita patut makan apa, banyak mana, pukul berapa, gabungan makan macam mana yang tak boleh dimakan. Benda tu yang akan mengganggu kita punya progress kita nak turunkan berat badan. Dan besar kemungkinan mungkin kita akan dapat penyakit yang banyak. Kak Yung percaya. Terima kasih kepada Kak Yung yang komen percaya. Puan Haliza Abdullah pun komen percaya juga. Terima kasih. Itu adalah yang pertama yang saya nak share kepada you all. Okey, bila kita mengambil ubat-ubat tertentu ni, sebenarnya kita boleh je reverse masalah penyakit tu melalui pemakanan yang betul. So insyaAllah, kalau katakan kita kenal mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi, kencing manis, sebenarnya cara dia adalah untuk memastikan pemakanan dia adalah betul. Dan kalau katakan kita ada direct contact, direct communication, macam saya dengan student titanium saya especially, kita dapat bercakap every time, setiap masa macam tu kan. Tanya, saya jawab. Dan kita boleh buat one-on-one coaching. Kita boleh atur strategi macam mana caranya untuk kita kurangkan pengambilan ubat dan sebagainya. Sebab bukan apa, saya kurang percaya kepada ubat. Sebab ianya ada memberi kesan sampingan kalau pengambilan dos dia berlebihan. Persoalan dia, kita tak tahu sama ada dos kita ni berlebihan ke tidak. Boleh faham tak maksud saya kan? So that's why penting sekali untuk kita faham
yang kita nak turunkan berat badan ni, kita kena mulakan dengan cara awal, iaitu dengan penjagaan makanan yang betul. Siapa sini faham, boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Alright. Betul-betul. Saya percaya kita ambil pemakanan yang betul, kita diet betul-betul, penyakit itu sikit-sikit akan hilang, badan semakin sihat, kulit semakin cantik. Puan Nur Azlina Nawi. Saya nak bagi contoh sikit. Boleh tak saya nak bagi contoh? Tadi tu ada seorang nama dia Puan Iris Kim yang sangat-sangat inspired dengan sharing daripada Puan Nur Azlina. Saya nak tunjuk gambar Puan Alia Lim sikit. Ni dulu Puan Alia Lim. Macam mana Puan Alia Lim dulu, dan sebenarnya masa dia mula-mula follow cara kita, dia memakai baju double XL, double XL, dan lepas dah follow cara kita sedikit demi sedikit, progress dia semakin jelas kelihatan dan zas. Semakin slim dia tanpa menggunakan sebarang produk, lepas dia faham pemakanan yang betul, senaman yang betul, dan bila dia follow cara kita, sebenarnya dia pun nampak juga banyak perubahan yang berlaku kepada diri dia dari sudut keremajaan dalaman dan luaran katanya kan. So, Puan Aris Kim ada dekat situ. Saya nak tunjuk juga gambar-gambar lain kejap lagi, tapi saya tunjuk satu persatu lah. Waalaikumsalam Puan Farhida. Terima kasih kepada yang komen faham. So, itu adalah sebab yang pertama kenapa berat badan kita susah sangat nak turun. Siapa sini faham, siapa sini rasa sharing saya ni sangat memberi manfaat kepada kita? Boleh tak komen bagus? Boleh tak bagi saya like sikit kalau rasa sharing yang saya berikan ni adalah satu benda yang boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Okey, itu adalah yang pertama. Okey, sebenarnya ada banyak sebab. Ada sangat banyak gila sebab kenapa berat badan kita tak turun-turun. So, hari ni saya nak share sikit. Ada beberapa lagi sebab-sebab, beberapa sebab kenapa kita susah nak turunkan berat badan. Alright. So, dah ready ke? Dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada sebelah so, saya nak tunjukkan lagi. Ada lagi 2 sebab lagi saya nak share. Sekejap, baca komen sekejap. Bagus, terima kasih. Wow, kecil badan perangai akak ni. Saya masih committed, konsisten dalam amalkan meal plan dan guide ilmu Bomo Kurus Power. Terima kasih. Bagus, terima kasih kepada komen bagus. That's why saya minta you untuk share Facebook Live ni. Dan seterusnya, sebab yang kedua kenapa berat badan kita susah nak turun. Yang kedua ni adalah, cuba bayangkan. Kita bayangkan. Kalau kita makan hari-hari, kita makan nasi 4 ke 5 kali sehari. Kita makan 4 ke 5 kali sehari. Katakanlah berapa kali sehari sekalipun, kita makan sehari sekali ke tak kisahlah kan. Tapi cuba bayangkan berapa kali kita pergi ke toilet dan membuang air besar. Kan. So kadang-kadang ada orang dia ada masalah. Bila dia nak berdiet, dia nak buangkan berat badan dia, tapi dia tak membuang secara fizikal, dia tak membuang air besar. Proses dia punya pelawasan dia lambat, slow. Dan bila pelawasan dia lambat, apa yang dia makan, dia macam peram sikit. Dia peram lama-lama. Lepas tu macam mana kita nak senang kurus? Sebabkan badan kita dipenuhi dengan toksin. Toksin tu tak keluar. Dan badan kita akan jadi berbau. Okay? Badan kita akan jadi berbau. Kita akan jadi macam senang, kita akan rasa macam stres, rasa macam tak tenang, rasa macam nak marah aja. Kenapa? Sebabkan kita tak dapat nak membuang benda yang sepatutnya kita buang. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Coach ni asyik minta kita bayangkan minda di bawah sedar. Bukan Kak Asma. Minda di bawah sedar tu bukan konsep dia gitu. Tapi boleh faham tak maksud saya? Cuba bayangkan. Bila kita nak turunkan berat badan, kita makan hari-hari tapi kita tak membuang hari-hari. Mungkin kita membuang seminggu sekali. Ada juga student kita yang sedih gila membuang 2 minggu sekali. Sedih gila. Apakah sebab dia? Ada banyak sebab. Mungkin sebabkan penyakit, mungkin sebab pengambilan ubat tertentu, mungkin sebabkan tak aktif dan sebagainya, mungkin sebabkan jarang exercise, makan makanan yang salah dan sebagainya. Benda tu akan menyebabkan proses pembuangan dan kelancaran pembuangan pelawasan tu jadi lambat. Dan bila jadi lambat, macam manakah progres kita nak nampak kesan progres kita turunkan berat badan? So that's why kalau katakan kita makan hari-hari tapi kita tak membuang air besar hari-hari, bermaksud progres kita nak turunkan berat badan pun lambat. Kan? So siapa dekat sini? Cik Ta bayangkan Aum. Jangan gitu Cik Ta, nanti terbayang benda lain. Terbayang tengok cerita Discovery Channel
singa makan zirafah. Nanti jadi cerita lain. Okay. So, apa tadi? Siapa sini yang kenal mereka yang ada masalah, okay, yang ada masalah, susah nak membuang. Sepatutnya orang yang sihat, orang yang normal, dia akan membuang air besar sehari tu dalam sekali lah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya sekali, kalau katakan lagi baik 2 kali. Sama ada, tengoklah waktu kan. Tengok waktu dia. Tapi yang paling penting sekali, kita kena faham yang kita kena membuang hari-hari, sehari sekali ke 2 kali sehari tu adalah yang terbaik lah. Siapa sini faham? Siapa sini yang kenal mereka yang tak dapat nak membuang hari-hari? Siapa nak sini saya bagi tips? Akak sehari 2 ke 3 kali membuang. Patutlah Acik tu semakin slim. Okey, siapa nak sini yang nak saya bagi tips? Okey, Kak Asbah susah membuang. Yang nak saya bagi tips, satu je tips macam mana kita boleh senang membuang dengan secukupnya. Membuang secukupnya, membuang hari-hari lah. Assalamualaikum Kak Zahara, apa khabar? Keluar masuk ni. Hai Puan Nurmidah, apa khabar? Saya tak tahu nama Puan Nurmidah ni, Puan Nurmidah ke Puan Aisyah. Tapi saya hari-hari buang coach, tapi tak juga kurus. Saya baru share 2 benda. Nanti saya nak share yang ketiga. Mungkin sebenarnya ada banyak juga sebab, tapi saya nak share 3 je dulu hari ni. Boleh tak? Okay? Ada banyak sebab. Alright, so macam manakah caranya untuk kita menggalakkan proses pembuangan dengan lebih baik? Pertama sekali adalah dengan memakan makanan yang mempunyai fiber yang tinggi. Kalau boleh, pemakanan fiber yang tinggi tu daripada whole food. Bukannya daripada suplemen, bukannya daripada apa-apalah. Whole food tu macam buah-buahan, sayur-sayuran, macam roti wholemeal ke, nasi brown rice ke dan sebagainya. Benda tu memang akan membantu kita senang nak membuang. Nombor 1. Nombor 2, cukupkan minum air. Pastikan warna urin kita warna jernih. Okay, jangan sesekali warna urin kita warna macam ni ini namanya macam nak meninggal. Kalau boleh, jangan sampai warna macam tu. Jangan sampai warnanya macam keruh gila. Warna jernih kalau boleh. Alright. Apa tadi? Yang ketiga juga, kita boleh juga memastikan kita tidur secukupnya. Keempat, kita juga boleh pastikan yang kita bersenam dengan kerap. Benda tu semua, okay, benda tu semua akan membantu kepada proses pencernaan dengan cepat. Maksudnya, bayangkan bila kita dah berjaya slim, dah sihat Kak Long, itulah dia, apalah kan. Salah faham dah kita ni Cipta kan. Saya mula-mula saya faham masuk Cipta tu. Jangan risau Cipta, saya faham Cipta punya niat tu betul. Okay, siapa sini faham kita kena membuang hari-hari lah seafdal-afdalnya. Alright, saya nak share yang ketiga pula. Boleh tak saya nak share yang ketiga? Okay, boleh tak sebelum saya nak share yang ketiga ni, saya nak tanya siapa dekat sini yang mungkin kali pertama dengar live kita dan rasa macam dia tak nak terlepas dengan mana-mana sharing yang kita nak buat. Sebab saya punya impian saya punya impian dalam Batik Feeders ni, supaya pada tahun ini kita akan dapat membantu seramai 8,000 wanita komited yang nak turunkan berat badan tanpa produk. Itu adalah kita punya misi pada tahun 2020 ni, 2021. Alhamdulillah, tahun lepas kita dah bantu seramai 828 orang, dan tahun ni kita nak naikkan 10 kali ganda, nak bantu seramai 8,000 orang. So that's why saya akan selalu buat sharing. Tapi kadang-kadang sebabkan Facebook ni satu benda, ada yang ada masalah seperti apa? Masalah seperti bila kita buat live, diorang tak dapat notification dan sebagainya kan. That's why kalau katakan yang kali pertama ataupun mungkin yang dah banyak kali dah kan, yang belum lagi join Telegram channel kita. Nama Telegram channel kita adalah Nak Kurus Sihat Cepat. Siapa dekat sini yang belum lagi join Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat, supaya mereka akan dapat notification daripada kita, supaya apa yang kita buat ni akan memberi impact yang baik kepada diri mereka yang nak turunkan berat badan. Saya akan terus follow sharing coach. Terima kasih Puan Elsina. Okey, kepada yang mungkin kali pertama ataupun dah banyak kali ke, tapi belum lagi join Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat, cuba komen NKSC. Nanti Saka kita akan PM you all untuk invite you all masuk dekat dalam Telegram channel kita. Kadang-kadang notification lambat kan. So that's why join Telegram channel kita, sebabkan dalam Telegram channel kita akan terus bagi link live ni direct dekat dalam Telegram channel, supaya korang tidak lagi tertinggal dalam mana-mana
Mana-mana live kita? Puan Lina Ramli belum? Okay, wow. Makin ramai orang Taslim jadi hati. Itulah dia. So that's why kepada yang belum lagi join Telegram channel ataupun tak nak terlepas kepada mana-mana sharing kita buat, sebab kadang-kadang kita ada buat promosi, kita ada buat macam event. Okay, event yang paling terbaru, yang paling latest ni kita akan buat hari Sabtu depan. Nama dia Mega Live. Pendaftaran serendah RM19 je. Korang akan belajar 5 cara macam mana nak jadi lebih slim tanpa produk. Terima kasih kepada komen MKSC. Alright, terima kasih banyak yang dah join tu. Kalau belum join lagi, join kejap lagi. Boleh dapat link Telegram channel tu dekat dalam inbox masing-masing. Okey, saya nak share point yang ketiga. Kenapa berat badan kita susah nak turun-turun? Kenapa sebenarnya kita ni rasa macam sangat gila struggle. Sangat gila struggle. Aku ni nak kurus ni dah kadang-kadang network ada problem. Okey, tak apa. Okay, berbalik tadi tu, kadang-kadang kita macam dah cuba dah berdiet dah, kita dah cuba exercise pun dah, kita juga dah apa lagi? Kita juga dah let's say dah beli produk pun dah, kita dah pergi jumpa doktor bagi ubat kurus pun dah, pergi farmasi beli ubat kurus pun dah, beli detox tea pun dah, macam-macam benda dah kita belanja, macam-macam benda dah kita buat. Banyak dah masa yang kita bazirkan tapi tak nampak kesan langsung, tak nampak kesan yang positif. Dan siapa dekat sini yang tak nak lagi membuang masa mereka? Siapa kat sini yang tak nak lagi buang masa mereka, yang mungkin nak belajar cara kurus secara natural tanpa menggunakan sebarang produk? Sebenarnya bila kita faham cara kurus secara natural ni, benda yang akan berlaku kepada kita, pertama, progres kita akan berlaku dengan lebih cepat. Dan bila kita follow cara natural ni, kita tak nampak tua. Kita akan nampak lebih muda. Hari tu, 2 hari lepas kot. 2 hari lepas masa Special Friday Live, kita punya bekas student Cikgu Pian, dia share. Husband dia follow cara kita, dia follow kita punya suggestion makanan. Terus wajah dia jadi flawless. Macam mana? Lagi flawless daripada Cikgu Pian. Husband dia yang flawless kan. So dia pun tension. So dia pun follow juga lepas tu. So that's why yang saya nak share pada hari ini adalah 3 sebab, dan insyaAllah besok lagi kita akan tunjukkan hari demi hari supaya misi kita nak membantu seramai 8,000 wanita committed nak turunkan berat badan tanpa produk ni akan berhasil. Alright, so boleh tak saya nak sambung yang ketiga, sebab apa berat badan kita tak turun-turun? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita tengah buat bersama-sama sekarang ni. Boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Terima kasih kepada Puan Lina Ramling, Puan Naomi Umilan, Puan Norazila Ismail, Puan Nur Hayati, Puan Kasih Wanila, sebabkan dah komen NKSC dan sepatutnya dah dapat dah inbox masing-masing. Dah dapat dah dekat inbox masing-masing kita punya Telegram channel. Dan join Telegram channel kita nanti lepas habis live. Boleh tak Nanti kan kalau ada masuk live kita tinggal poin yang ketiga. Okey, poin yang ketiga, kenapa berat badan kita susah nak turun adalah disebabkan stres. Stres menjadikan proses berat badan kita lambat turun. Stres menyebabkan bentuk badan kita berubah daripada seorang yang slim kepada bentuk badan yang macam bentuk pear. Ataupun pear lah kot pear. Atas mungkin nampak kecil tapi bahagian perut ke bawah ke peha macam tu besar. Stres lah tu antara satu sebab dia. Dan siapa dekat sini yang rasa mereka tak tahu macam mana nak kawal stres, macam mana caranya nak menjadikan diri mereka senang untuk rasa tenang. Biasanya yang tenang itu akan menang. So that's why kita ada juga beberapa strategi macam mana kita boleh menjadikan diri kita lebih senang turunkan berat badan dengan mengawal kita punya minda kita dan menjadikan proses mengawal stres kita menjadi lebih lancar. Siapa dekat sini yang rasa diri mereka stres? Stres for whatever reason lah. Stres dengan suami ke? Stres dengan kehidupan ke? Stres di tempat kerja ke? Stres PKP ni tak boleh bagi kita keluar rumah ke? Contoh kan? Ataupun siapa kat sini yang stres, dah cuba macam-macam kaedah berdiet tapi berat tak turun-turun. Betul macam buah pear So
Mereka yang mempunyai masalah stres ni akan ada masalah bentuk badan juga. Selain daripada berat badan mereka susah nak turun. Dan juga mereka ni juga yang ada masalah stres ni, mereka lebih senang dapat tekanan darah tinggi. Lebih senang dapat tekanan darah tinggi, menjadikan diri mereka macam lagi susah nak turunkan berat badan. Dia menjadikan diri mereka macam susah nak tidur malam, menjadikan diri mereka selalu berfikiran-fikiran yang mengganggu kehidupan mereka daripada pagi sampai ke petang. Termasuklah pada waktu-waktu yang tak sepatutnya dia berfikir, dia berfikir terbawa-bawa dekat mimpi. Contohnya kan, sedang-sedang mandi, air elok je turun kat kepala, pun rasa stres lagi. Macam tak dapat sangat dia nak kawal dia punya stres. So stres itu, pengawalan stres tu cakap senang, tapi tak senang nak dibuat. Tapi Alhamdulillah dalam Batak Fitness kita ada cara macam mana kita boleh kawal stres. Siapa yang sini yang mungkin nak belajar macam mana kita boleh kawal stres melalui mind control, itu yang kita akan share pada hari Rabu, pada hari Sabtu minggu depan, pada 27 Mac 2021, daripada jam 9 pagi ke 5 petang. Saya akan share 5 cara macam mana kita boleh belajar, macam mana kita boleh makan banyak, kita boleh makan macam-macam dan boleh bakar lemak. Saya akan boleh ajar macam mana caranya untuk kita bersenam dalam masa yang singkat tu, kita boleh bakar lemak dengan cepat. Nombor 3, kita juga boleh belajar macam mana nak buat produk kurus sendiri. Siapa sini nak belajar macam mana cara nak buat produk kurus sendiri? Cek komen sikit. Dan lagi 2 benda ni saya akan ajar. Pertama, the power of schedule. Satu benda yang saya tak pernah share dekat mana-mana live saya, tak pernah share dekat mana-mana group coaching Black Magic Mentoring saya. Saya juga tak pernah share dekat mana-mana tempat yang sama ada one-on-one coaching dan sebagainya. Saya tak pernah share. Tetapi Alhamdulillah saya baru belajar. Benda ni. Dan saya akan terus ajar kepada mereka yang join kita punya Mega Live pada 27 Mac ni. Pendaftaran masih lagi dibuka serendah RM19 sahaja. So kepada mereka yang belum lagi mendaftar, better daftar sekarang, nanti kita akan tutup dan terus akan tension. Tak dapat terus lagi stres lagi kan. Saya ada ajar lagi 5 benda. Pertama, saya ajar tentang macam mana kita nak makan banyak dan kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Kedua, kita boleh bersenam dengan mudah yang kita boleh amalkan dekat rumah dan kita boleh dapat progres penurunan berat badan dengan cepat. Nombor 3, saya akan ajar macam mana cara nak buat produk kurus sendiri. Yang keempat, saya akan ajar macam mana nak gunakan the power of schedule supaya kita boleh gunakan kita punya jadual kita untuk kita dapat follow cara yang betul dan kita tak buang masa lagi dah nak turunkan berat badan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, siapa nak tahu yang kelima? Macam manakah sebenarnya yang kelima ni sangat-sangat gila power dalam proses kita nak turunkan berat badan. Saya yakin kalau kita faham yang kelima ni, kita tak perlu belajar sangat yang keempat benda ni sebenarnya. Dapat tahu yang kelima ni secara alaminya, badan kita akan bertindak dengan cara yang betul. Siapa nak faham benda ni? Boleh tak komen nak belajar? Boleh tak komen nak tahu? Saya nak cerita sikit secara briefly pada malam ini. Apakah benda yang kelima yang kita akan belajar dalam Mega Live? Tadi ada orang tanya, macam mana nak dapatkan meal plan? Boleh hubungi konsultan Batak Fitness yang berhampiran dengan negeri masing-masing. Ataupun boleh klik kat pin komen, cakap saya nak meal plan. Okay? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Apakah benda yang kelima tu? Benda yang kelima ni satu benda yang saya rasa benda ni bagus tau. Saya rasa benda ni bagus. Macam mana Alhamdulillah, satu benda yang luar biasa berlaku dalam Batak Fitness, berlaku sepanjang tahun ni. Daripada awal penubuhan Batak Fitness sampai ke sekarang. Siapa sangka kan, saya ni taklah famous mana, taklah beramai seorang kenal, tapi Alhamdulillah cara ini telah menaikkan nama saya lebih daripada orang yang terkenal dalam buat fitness coaching ni. Adalah beberapa nama kan, saya nak sebutlah nama siapa tu. Dan Alhamdulillah cara saya lebih berkesan daripada mereka. Walaupun mereka adalah guru saya, antara guru-guru saya guna cara ini dan dapat bantu lebih daripada 1,000 orang. Lebih daripada 1,000 orang yang dah berjaya turunkan berat badan dengan cara ni. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin?
Okey, cara yang kelima tu adalah nama dia teknik, apa tahu? Teknik mengawal minda kita. Saya juga merupakan student Neuro Language Programming. Saya juga student Jose Silva, nama dia The Mind Control Method. Saya juga sedang belajar salah satu cara macam mana kita boleh memanipulasi otak kita, satu bahagian daripada otak kita, supaya kita boleh ubah diri kita jadi lebih berdisiplin dalam nak capai apa-apa pun. Dalam konsep ni, berdisiplin untuk kita memilih makanan yang betul, bersenam pada waktu yang sepatutnya, dan yang terakhir sekali akan nampak kesan dengan cepat. Saya sedang belajar benda tu sekarang, dan insya-Allah benda ni saya akan share dalam Mega Live hari Sabtu ni 27 Mac. Pendaftaran masih lagi dibuka, tinggal lagi 6 hari je lagi. Kalau katakan terlambat, kita tak buka lagi dah. Sekarang ni pendaftaran masih lagi RM19. Kalau katakan tak tahulah, macam mahal sangat lah RM9. Siapa sini rasa mahal RM9? Kita pergi 7-Eleven habis RM19 tu dalam masa 5 minit pun mungkin tak sampai 15 minit tu kan. Mungkin 5 second dah habis dah. Bawa anak-anak habis gitu aja kan. Jadi that's why not kalau katakan kita faham cara ni. Dan bila nak tahu tak satu benda, boleh tak komen nak tahu, boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak faham satu lagi benda berkenaan dengan minda kita ni kan. Saya pelajari benda ni dan menyebabkan saya rasa macam saya bersyukur jadi seorang manusia. Saya bersyukur jadi orang manusia, tapi kesyukuran itu takkan dapat dicapai kalau kita tak dapat menggunakan kelebihan yang kita ada. Alright, siapa sini nak faham apakah benda Allah tu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Okay, badan kita, dia incline kepada nakkan benda-benda yang baik, nakkan benda-benda yang sihat. Dia lebih senang nak kepada benda-benda yang boleh menjadikan mental kita, fizikal kita jadi lebih sihat, jadi lebih baik. Itu adalah inclination otak kita. Masalah dia bila kita tak follow kita punya mind kita, dan menyebabkan kita follow je jiwa, raga, nafsu, serakah kita ni, menyebabkan kita kita main tibai je makan apa saja yang kita nak makan. Jadi itu yang saya nak share sekarang ni. Macam manakah caranya untuk kita activate salah satu bahagian dekat otak kita ni, supaya apa tahu? Supaya kita akan dapat grab dia punya disiplin level tu, supaya kita akan rasa macam kalau aku tak makan makanan sihat hari ni, aku rasa macam tak senang hidup aku. Kalau aku tak bersenam hari ni, aku rasa tak senang hidup aku. Itu yang kita nak develop, nak dapatkan dia punya nak trigger, nak spark dia punya satu bahagian kat otak tu. Nama dia adalah apa? Nanti saya share. Siapa sini yang rasa bagus? Siapa kat sini yang rasa macam mereka ada bad habit, satu tabiat buruk yang mereka tak dapat nak kawal daripada dulu lagi? Mungkin rasa stres. Okey, rasa stres tu bila mereka dapat kuasai mind control ni, mereka nampak stres tu adalah satu benda kecil je. Macam, alah benda ni bukan nak stres ke? Tak ada nak stres. Macam tu lah kan. Dia punya rasa dia macam tu. Siapa yang kat sini yang rasa apa yang saya nak share ni berharga lebih daripada RM19? Boleh tak komen lah, bernilai? Boleh tak komen macam tu? Siapa kat sini yang rasa apa yang saya nak share tu, nilai ilmu tu lebih daripada RM19? Kan? So itu yang saya nak share pada hari ini. Okay, Puan Haliza Abdullah ada bad habit, Puan Ariskim tak senam serba tak kena. Alright, so itulah dirinya. Saya pun sampai saya boleh jadi moody dengan wife saya kalau katakan saya nak pergi gym tapi tak dapat pergi gym. Saya macam tu. Rasa macam ada benda tak kena. So that's why itu yang kita nak create sebenarnya. Bukan nak suruh bergaduh lelaki bini, tak. Tapi sebenarnya kalau katakan pasangan kita sayangkan kita, mereka akan bagi kita menjaga diri kita. Sebab siapa lagi yang nak jaga diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Boleh faham tak maksud saya kan? Tak ada siapa yang boleh tolong jagakan diri kita sampai satu tahap. Mungkin nurse yang akan jagakan. Siapa sini yang nak nurse dijagakan? Siapa kat sini yang nak anak-anak dia yang mungkin kecil-kecil lagi ni jagakan diri dia, yang mungkin dah tak boleh nak berjalan sangat dah sebabkan ada masalah berat badan. Tiba-tiba malas cuba kau minda kak. So apa tu?
tiba-tiba malas, tiba-tiba cuba kawal minda akak. Macam nak kawal itulah dia. Okay, that's why saya nak share dalam Mega Live ni yang kelima tu, macam mana cara nak mengawal minda sendiri. Bukan saya mengawal minda korang, tak. Yang salah faham. Macam mana nak kawal minda sendiri, macam mana nak jadikan mind kita ikut cakap apa yang kita nak. Sebab sekarang ni, saya kadang gaduh dengan anak-anak sebab bersenang. Bergaduh juga kan. Bergaduh jugalah kita jawabnya kan. So, so itulah dia kan. So, apa yang saya nak share dalam Mega Live ni, ilmu yang saya nak share ni adalah sangat gila mahal. Saya belajar banyak. Saya dah spend banyak juga duit untuk saya dapatkan ilmu ni. Semata-mata saya boleh spend masa tu dengan korang hari Sabtu 27 Mac ni daripada jam 9 pagi ke 5 petang. Macam manakah kelima-lima teknik ni akan dapat bantu kita untuk turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih sebabkan berada bersama kita. Kepada mereka yang baru lagi bersama dalam Facebook Live kita, yang mungkin kali pertama tengok saya buat live, yang mungkin rasa macam aku kenalah tahu setiap kali Mamat ni buat live, aku tak nak terlepas lah setiap apa yang dia cakap ni. Alright, saya nak invite you all masuk dekat dalam Telegram channel kita. Okay, supaya kita tak terlepas lagi apa-apa lagi yang kita buat, supaya kita akan lebih senang turunkan berat badan. So, komen NKSC, insyaAllah kita akan dapat message daripada kita punya saka. Azian Maisara, saya cuba tinggalkan nasi dalam masa yang sama, bersenam sikit-sikit. Baru 2 minggu turun 2 kilo. Okay, Puan Azian, boleh tak saya nak share sikit? Okay, nak baca komen sekejap. Saya dah 2 minggu tak exercise, mula pindah rumah sampai hari ni seminggu dan tak sihat anak sekali. InsyaAllah sehari lagi 2 boleh balik. Rasa rugi lama tak exercise. Boleh tak saya nak share sikit, Puan Azian Maisara? Okay. Coach, selamat malam. Berat badan saya banyak dah turun, tapi kesihatan makin worse lah. Kerap tak sihat, multivitamin semua dah ambil. Puan Su Masuri. Okay, Puan Su Masuri, macam mana cara turunkan berat badan tu? Komen sikit. Alright. So kadang-kadang bila kita salah cara turunkan berat badan, memang dia akan ada sedikit impact kepada kita punya tahap kesihatan. Jadi sebaiknya kalau katakan kita nak turunkan berat badan, kita kena mulakan dengan apa tahu? Kita kena mulakan dengan kita punya pemakanan terlebih dahulu. Sebenarnya boleh je makan nasi, Puan Azian. Macam kesemua student saya, dia follow cara kita, dia makan nasi je. Melainkan kalau katakan kita ni nak jadi atlet, nak jadi macam Cristiano Ronaldo ke, nak jadi macam siapa Nicole David ke kan. So memang diorang ni makan nasi, tak makan nasi lah kot, diorang makan salad je lah kot, sebabkan diorang nak pastikan performance diorang jadi baik. Tetapi kalau katakan kita ni tak nak jadi macam diorang, just macam setakat nak jadi sihat gitu aja, makanlah nasi. Sebab apa tak makan nasi? Ada sebab ke untuk tak makan nasi? Bukan nasi yang menggemukkan. Yang menggemukkan sebenarnya adalah kita makan banyak sangat sampai kita susah nak nampak kesan turunkan berat badan. So that's why paling terbaik kalau kita nak faham macam mana kita boleh turunkan berat badan, kita kena belajar. Dan Mega Live ni saya akan share secara terus menerus selama 6 jam kot. 6 jam saya akan share macam manakah cara kita dapat turunkan berat badan dengan 5 rahsia ni. Meal plan coach terbaik. Terima kasih kepada Kak Yong. Alright, saya rasa itu sahajalah daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada yang belum lagi join Telegram channel kita, komen NKSC. InsyaAllah Saka kita akan invite you all. Okay, Saka kita akan invite you all untuk join kita punya Telegram channel. Alright, teruskan berusaha untuk turunkan berat badan, teruskan memberi inspirasi kepada semua orang. Saya doakan semua akan dapat capai ke berat badan yang mereka inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.